jika kita tak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah, imam pula sudah rukuk, apakah tindakan wajib yang saya harus lakukan? Tengok, dia ada dua keadaan. Yang pertama, dia makmum muwafiq ke masbuk? Muwafiq ke masbuk? Kalau dia muwafiq, dia dibenarkan untuk terus membaca Fatihah sampai habis. Baca Fatihah sampai. Kalau dia memang awal-awal lagi dengan imam dah muwafiq kan, mana awal dengan imam. Kemudian dia baca lambat, imam cepat. Imam cepat. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ila masa Nabi wallahu lagi tu nampak ni. Baik. Kalau dia muwafiq, dia dibenarkan ketinggalan. Imam rukuk tak apa, dia teruskan Fatihah. Imam i'tidal tak apa, dia teruskan Fatihah. Imam sujud tak apa, dia teruskan Fatihah. Imam doa atau sujud tak apa, dia teruskan Fatihah. Imam sujud kedua, dia tak habis lagi Fatihah, terputus dia dengan imam. Maknanya dia dulu lihat sama ada dia mufaraqah ataupun dia terus sujud dengan imam rakaat tersebut tak ada. Tersebut adalah dia tambah rakaat. Tapi biasanya sempat imam rukuk, Nabi lagi cepat baca kan. Mula kenapa? Begitu imam rukuk lagi cepat. Kan? Imam i'tidal pula, imam sujud tak habis lagi. Biasanya cepat kan, cepat mana imam sujud dia dah habis dah baca. Okey, dia rukuk. Dia gunakan ketinggalan. Tetapi kalau muaf, kalau masbuk macam mana masuk lewat? Masuk orang dengar bayang. Muhammad dia pun Allahu Akbar, baru bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk. Maka waktu itu dia terus rukuk bersama dengan imam untuk mendapat rakaat. Bila dia rukuk dengan imam, sama-sama tamakninah rukuk dengan imam, dia dapat rakaat tersebut walaupun dia tak sempat baca Fatihah. Baru bismillah. Dengan syarat dia juga tak baca doa iftitah. Kalau dia baca doa iftitah, dia wajib habiskan Fatihah. Baik, sudah sunat. Kan? Dia baca awal. Pada baca iftitah, mana Fatihah wajib baca. Tapi dia baca Fatihah terus. Imam rukuk, dia terus rukuk dengan imam. Bagi sama rukuk tu, maknanya ada tamakninah dengan imam. Janganlah imam rukuk, kita baru nak kalau nak rukuk, imam tidak baru rukuk. Selisih. Kalau selisih tak kira. Rakaat tersebut tak dapat. Tapi ada orang dia tipu orang di situ, dia dapat. Tak tahu mana tu, saya lupa. Siapa nampak pakaian hebat dengan jubah sorban. Tapi bak mayat lingkup. Kita dah beza mana tu. Imam i'tidal dia baru rukuk, dia sedap benar tu. Sebab saya tanya dulu tu, pasal dia tahu. Cuma dia tak tahu, dia ingat dapat rakaat. Itu masalah. Kan? Sedangkan dia masbuk. Baik. Okey? Yang kedua, saya mempunyai masalah bau mulut, terutama solat subuh dan ianya berlarutan walaupun sudah digerus gigi dan berkumur dengan Listerine. Bolehkah saya sekadar membaca dalam hati kerana takut mengganggu jemaah sebelah? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab rukun qauli kita kena baca. Apa maksud baca? Baca ni menggerakkan bibir, lidah. Baca. Kalau dalam hati, kunci ni itu tak nak baca. Itu lalu ya, melalui hati ya. Dia tak boleh baca. Yang dipanggil baca ni ialah mesti kita melafazkan. Telinga kita dengar orang tak dengar kita ya. Jadi kalau dia baca dalam hati, terutama rukun qauli. Rukun qauli apa? Sama apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat selawat dengan tahiyat akhir. Jangan tu. Tahiyat akhir sampai dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Daripada tahiyat kita sampai dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan itu bagi tahiyat atau bagi tasyahud. Selawat. Yang keempat, yang kelima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu dia punya rukun qauli dalam salat. Jadi rukun qauli ni mesti baca. Hatta rukun tak faham. Kalau tasbih subhanallah azim tak baca dalam hati tak apa, tak ada masalah.
Ni rukun qauli ni kena baca. Baca ni menggerakkan di mana ada pergerakan. Nabi juga baca. Gerak janggut Nabi nampak di belakang nampak gerak. Maka dengan sebab itu baca. Tak cukup dengan sampai dah. Tu masalah bau mulut dia lah. Pandai-pandai dalam zaman lah ni. Kalau tak ada listrik pun ada minyak wangi mulut. Ada minyak wangi mulut ni. Masa nak jumpa awet dia guna dulu kan. Dah tak mau guna lah. Apa minyak wangi mulut ni. Guna yang tu. Takkan busuk lagi pun. Baik. Assalamualaikum. Adakah batas solat saya jika ketika dalam posisi sujud saya mengangkat satu tangan saya untuk daun gatal di telinga? Sujud ni daun gatal telinga. Kalau daripada mula ke habis dia daun, maka batal sujud dia. Sebab apa? Tak cukup 7 anggota. Betul? Sebab Nabi kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintah untuk sujud 7 anggota. 1, 3, lutut, 5, 2, kaki, 7. Jadi dia sujud-sujud sebelah dia, sebelah ni duduk sampai habis. Maka batal. Tapi kalau dia letak dah garu sekejap, sambung balik. Mana dia letak, mana cukup 7 anggota dengan tamakninah itu, sah. Dia tunggu saya. Okey? Tak tahan sangat. Saya ada terbaca dari satu buku, ada disebut bahawa sunat semasa tasyahud melihat jari telunjuk. Adakah betul? Maksud saya, adakah terdapatnya hadis yang menceritakan keadaan yang sedemikian? Dia melihat jari telunjuk dia, kalau kita tengoknya dari sudut melihat ni, tidak ada setakat ni. Tak tahu Allah yang tak jumpa hadis yang suruh dia tengok jari telunjuk. Cuma yang bincang dari sudut pergerakan jari dah. Ada tentang jari bergerak. Jadi cumanya para ulama terbagi kepada dua sudut menggerakkan. Seperti menggerakkan sekali, itu menggerakkan banyak. Saya ingin mengetahui tentang petunjuk dari sunnah tentang kelebihan seorang muazzin. Seorang muazzin ni dari sudut keutamaan dia, para ulama bincang, kalau imam dengan muazzin, esok pahala mana lebih? Muazzin lebih tinggi dari imam. Muazzin lebih tinggi. Sebab apa? Sebab muazzin ni dia, muazzin datang, mata datang dia. Subuh tu utama kan. Tu imam tu tidur kan. azan. Contoh. Mana muazzin ni dia dulu. Apapun makna banyak mana pada Allah Alam. Tapi maknanya ganjaran pahala yang banyak insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmat Allah, ni adalah soalan soalan panjang. Majlis fatwa zikir hasbi rabbi bertentangan dengan konsep Islam. Berikut adalah keputusan daripada panel kajian akidah bahagian Hari Islam. Dia bukan majlis fatwa ni, dia panel kajian akidah. GPM dia dalam tu. Dia memusyarat pada tahun 1996 ini zikir munajat yang dipopularkan oleh setengah pendakwah dan disiarkan oleh media massa yang berbunyi Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu laisa la min dunillahi kashifah. Itu dia punya zikir. Masyarakat telah memutuskan bahawa zikir berkenaan mengenai kalimah yang bertentangan dengan konsep Islam, antaranya mengenai konsep Nur Muhammad yang meragukan. Masyarakat bersetuju agar zikir berkenaan tidak diamalkan dan tidak disiarkan di media massa. Oleh demikian, masyarakat bersetuju supaya rakam zikir berkenaan diubah sesuai. Panel akidah berpendapat bahawa terdapat nas yang lebih baik dan maksud untuk diamalkan berbanding ucapan yang ada dalam zikir munajat tersebut. Oleh kerana itu, hasbi rabbi disarankan agar ditukar kepada hasbi Allah, kerana hasbi Allah zikir yang dianjurkan oleh Al-Quran. Ucapan Nur Muhammad sallallahu juga didapati tak jelas kerana menisbahkan selawat pada Nur, bukan pada Nabi. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad itu sallallahu, dinisbahkan sallallahu itu maknanya selawat Allah itu kepada Nur Muhammad, bukan pada Muhammad itu sendiri, pada Nur.
Dan ia dibimbangi mempunyai unsur-unsur doktrin Nur Muhammad yang menyeluruh daripada akidah Islam. Oleh itu disarankan agar ditukar kepada Nabi Muhammad sallallahu, bukan Nur Muhammad tapi Nabi Muhammad sallallahu. Manakala ucapan laisa lahu min dunillahi kashifah juga meragukan kerana tidak diketahui apa dimaksud dengan ucapan itu. Sedangkan laisa lahu min dunillahi kashifah adalah ayat Quran dalam surah An-Najm ayat 58. Para mufassirin bersepakat ayat ini membicarakan soal hari kiamat, yakni tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain daripada Allah Ta'ala. Bagaimanapun keputusan akidah Jatim ini bukanlah fatwa yang mengikat mana-mana pihak, tapi ia adalah nasihat dan penjelasan kepada masyarakat awam mengenai zikir tersebut. Maknanya kalau fatwa satu nasihat. Dia sebenarnya memang dia zikir itu dia tidak ada nas, satu memang tak ada nas. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nas. Benda itu diletakkan oleh para ulama. Cuma macam kaedah Nur Muhammad ini memang jadi satu isu sebenarnya, sebab ada ajaran sesat yang menggunakan kaedah Nur Muhammad ini, yang mereka terlalu mendewa-dewakan Rasulullah SAW di peringkat yang lebih daripada yang sepatutnya. Maka dengan sebab itu apabila wujudnya ajaran yang seumpama itu ajaran sesat berkonsepkan Nur Muhammad, maka dengan sebab itu saya nampak panel akidah Jakim ini mereka mengeluarkan kenyataan supaya tidak melakukan sedemikian kerana takut dia terjebak. Bukan semata-mata tersebut dia terjebak, tidak. Sebab kalau ahli sufi lain dia punya penafsiran dia, kan? Sebab ahli sufi dia menafsirkan bahawa bukan maknanya Nur Muhammad itu cahaya Muhammad itu juga merujuk Nabi Muhammad sendiri, dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kadang-kadang cuma penafsiran ini dia kadang-kadang tak sampai kepada orang, tak boleh nak sampai itu. Yang keduanya kadang-kadang melakukan penyelewengan dari sudut pemahaman sehingga mendewa-dewakan Nabi perkara yang lebih daripada hal sebetulnya. Maka dengan sebab itu pada akhirnya mencadangkan untuk tukar sikit wording itu saja. Kalau boleh tak nak tapi boleh terima, kan? Untuk lebih baik apatah lagi yang lebih maktul, ini yang lebih maktul yang ada bersumberkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma saya juga tak berani nak kata kita derong, tak berani lah. Sebab apa? Sebab dia bergantung pada penafsiran. Sebab itu yang tengok idea panel itu tersebut, dia kata dia takut penafsiran yang salah. Begitu kan? Takut penafsiran salah dan diguna pakai pula oleh golongan yang ada sesat ni. Begitu. Akhirnya maknanya elok. Memang ada elok yang apa pun kalau bertembung sesuatu, elok kita ambil yang maktul. Yang maktul, yang maksud itu lebih utama. Itu tak dapat dinafikan. Maksud itu apa? Dia ambil daripada Quran juga hadis Nabi SAW. Tapi di mana orang mereka, orang dia balik kepada pelbagai tafsiran yang dikemukakan. Kalau tafsirannya okey lah, tak ada masalah. Bukanlah maknanya sampai sesat, haram, tidak, tak sampai haram itu. Cuma ni diberi cadangan yang lebih baik. Bagi saya itulah. Ya. Baik, ada soalan yang saya ambil. Assalamualaikum, bagaimana nak tentukan darah penyakit bagi kaum wanita dan bila boleh mula mengerjakan solat disebabkan waktu kedatangan darah itu tak tentu. Dia macam ni, bila orang perempuan yang datang uzur ni, dia tengok kata 1 bulan datang uzur. Kata tak, saya beri contoh tak budak kita 1 bulan. 1 bulan datang uzur sampai 8 bulan. Okey. Kemudian 9 berhenti, mandi dah, mai pula 10. Berhenti boleh 10 bulan tu dia mari sampai 16 bulan. Ini tak tentu maknanya. Jadi haid dia ni dikira sampai 15 bulan saja. Daripada 1 bulan dia start tu sampai 15 je. Sebab itu maksimum. Bila 16 ni dia sudah istihadah dah mungkin. 17 berhenti, 18 main pula sampai 20. Itu semua dah mungkin. Maknanya dia kena solat macam biasa. Dia kena solat. Sebab apa? Sebab haid itu diukur hanya 15 hari maksimum. 1 sampai 15 maksimum. Lepas itu dia istihadah.
Dia kena solat macam biasa. Cuma dia kena ambil wudhu tiap waktu. Itu keadaan. Okay? Faham? Faham? Orang lelaki yang macam faham semua bang. Orang pada angguk, orang lelaki angguk. Faham juga? Tak ada orang. Tapi itulah. Dia punya perbincangan. Tapi itulah. Allahu'alam. Ada ke tak? Boleh sambung. Sebab waktu tu pun waktu yang boleh duha. Kata tadi 7:34 solat isya. Sampai dah 7:40 kan. 7:40